Hai, nama saya Christina Abigail Upor. Hari ini saya ingin membentangkan amalan bersesuaian perkembangan untuk penjagaan kanak-kanak yang berumur 3 hingga 4 tahun. Oke, apa itu EBP? EBP ini merupakan persediaan awal kanak-kanak sebelum memasuki pendidikan rendah. Ini karena EBP dilihat memberikan hasil pembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak. EBP juga merupakan pendekatan yang menekankan kaidah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian untuk kanak-kanak mengikut umur, perkembangan diri, kebolehan, bakat, dan juga minat kanak-kanak. EBP diperkenalkan oleh National Association for the Young Education of Young Children yang melibatkan kanak-kanak berumur sejak lahir sehingga berumur 8 tahun. Antara amalan bersesuaian perkembangan untuk anak-anak berumur 3 hingga 4 tahun ialah yang pertama, menggalakkan kanak-kanak untuk bermain. Yang kedua, pendidik haruslah memperbagaikan strategi pengajaran mereka. Yang ketiga ialah penglibatan ibu bapa dalam perkembangan bersesuaian kanak-kanak. Yang keempat ialah pendidik ataupun ibu bapa menyediakan aktiviti yang mencabar untuk anak-anak. Kita sebagai pendidik ataupun ibu bapa haruslah menggalakkan kanak-kanak untuk bermain. Ini karena bermain merupakan aktiviti semula jadi yang dilakukan oleh kanak-kanak. Hal ini karena semasa kanak-kanak bermain, kanak-kanak akan berasa bebas, gembira, dan juga puas hati. Dalam masa yang sama, mereka akan belajar melalui penerokaan persekitaran, selain daripada meningkatkan perkembangan sosial mereka. Sebagai contoh, semasa kanak-kanak bermain blok ataupun set pembinaan, mereka akan mengimajinasikan sesuatu, seperti mereka sedang membina rumah, membina bangunan, dan sebagainya. Hal ini akan meningkatkan perkembangan kognitif, sosial, emosi, dan juga rohani kanak-kanak. Kita sebagai ibu bapa ataupun pendidik haruslah memberikan kanak-kanak peluang untuk bermain, supaya mereka dapat mempelajari benda yang baru untuk meningkatkan perkembangan diri mereka. Seterusnya ialah kita sebagai pendidik haruslah memperbagaikan strategi pengajaran kita terhadap kanak-kanak. Hal ini adalah supaya untuk mewujudkan persekitaran yang menyeronokkan dan memberikan pengajaran yang berkesan kepada kanak-kanak. Hal ini adalah supaya mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan dan juga memberikan pembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak. Ini karena pembelajaran kanak-kanak yang berumur 3 hingga 4 tahun amatlah berbeza dengan pembelajaran kanak-kanak yang berusia 5 dan ke atas. Ini karena kanak-kanak yang berumur 3 hingga 4 tahun masih belajar melalui penerokaan persekitaran. Maka dengan itu, kita sebagai pendidik yang profesional haruslah menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik dan juga teknik pengajaran yang bersesuaian dengan kanak-kanak yang berumur 3 hingga 4 tahun. Sebagai contoh, kita menggunakan bahan bantu mengajar seperti flashcard yang mengandungi gambar-gambar seperti gambar-gambar binatang, gambar-gambar buah-buahan, dan juga sebagainya. Kita sebagai pendidik haruslah membantu kanak-kanak dengan memberikan mereka peluang untuk menunjukkan pengalaman dan juga kemahiran yang mereka telah kuasai. Penglibatan ibu bapa dalam amalan bersesuaian kanak-kanak juga memberikan pengalaman dan perkembangan yang baik dalam diri kanak-kanak. Ini karena penglibatan ibu bapa akan memberikan pencapaian segala keperluan dan kejayaan kanak-kanak. Maka dengan itu, ibu bapa haruslah meluangkan masa dengan melakukan aktiviti bersama-sama. Ibu bapa yang memberikan tumpuan pada kanak-kanak semasa bermain ataupun meluahkan sesuatu, ianya akan meningkatkan perkembangan kognitif dan juga sosial kanak-kanak. Serta ianya juga akan mengeratkan hubungan silaturahim antara ibu bapa dan kanak-kanak. Sebagai contoh, ibu bapa meluangkan masa bersama kanak-kanak dengan bermain dan juga mendengar luahan hati kanak-kanak.
Dengan ini, kanak-kanak berpeluang untuk belajar dan juga meningkatkan perkembangan mereka sama ada di rumah, di tadika, dan juga dalam community. Dan yang terakhir ialah kita sebagai ibu bapak ataupun pendidik haruslah menyediakan aktiviti yang mencabar untuk anak-anak. Hal ini karena kanak-kanak merupakan golongan yang aktif semasa melakukan aktiviti, terutama aktiviti di luar rumah ataupun di luar tadika. Antara aktiviti-aktiviti yang mencabar untuk anak-anak ialah aktiviti bersukan, di mana ianya berasaskan permainan. Ini karena kanak-kanak pada usia ini tidak mempunyai kemahiran motor untuk melakukan sukan yang teratur. Antara aktiviti yang sesuai untuk anak-anak ialah bermain bola, berlari dan lompat, menari, berbasikal, dan sebagainya. Kita sebagai pendidik ataupun ibu bapa haruslah menyediakan aktiviti yang mencabar untuk merangsang minda anak-anak dan juga untuk meningkatkan tahap perkembangan mereka dan pengalaman mereka untuk belajar. Kesimpulannya ialah pendidikan prasekolah merupakan sebahagian daripada pendidikan awal kanak-kanak, karena ianya melibatkan kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Pendidikan prasekolah juga merupakan pendidikan awal kanak-kanak yang merangsang potensi kanak-kanak secara menyeluruh sebagai persediaan awal sebelum memasuki pendidikan rendah. Serta apabila kanak-kanak menerima pengalaman yang lemah, di mana ianya akan menjejaskan pembelajaran mereka. Di sini, amalan bersesuaian perkembangan menjelaskan tentang bagaimana kepercayaan terhadap pembelajaran kanak-kanak, bagaimana untuk memastikan kanak-kanak berkembang seperti yang sepatutnya, dan bagaimana untuk membentuk program pendidikan yang boleh memenuhi keperluan kanak-kanak dari umur sejak lahir hingga berumur 8 tahun. Oleh itu, kita sebagai pendidik haruslah mengamalkan amalan bersesuaian perkembangan dalam pengajaran mereka, karena amalan bersesuaian perkembangan akan meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran, sekaligus membina profesionalisme dalam profesi perguruan.